Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama sekali lagi dalam sesi market research kita. Dan seperti tajuk yang anda nampak, malam ni kita akan cuba membincangkan berkenaan dengan sektor banking, sektor banking yang uh, sehari dua ini menjadi agak hangat, tajuk perbincangan yang agak hangat, iaitu berkaitan dengan moratorium. So kita akan cuba untuk bedah, sesama ada kita nak menyaksikan adakah benar pernyataan tersebut, ataupun hanyalah sekadar sebagai kata-kata sahaja. So itu yang kita akan cuba buat, insyaAllah. Sementara kita tunggu kawan-kawan kita yang lain untuk join. So please klik button share. So klik button share je untuk panggil lagi kawan-kawan kita untuk turut serta dalam sesi ini, insyaAllah, untuk kita bincang bersama. Tajuk ini untuk kita bincang bersama, sama ada bank rugi kalau dia bagi moratorium. Alright, so kita akan mula sebentar saja lagi. So sementara tu boleh sediakan buku catatan, pen, nota dan sebagainya. Alright. Okay. Alright, so thank you so much kepada yang dah share. Okay, so mari kita mulakan sesi market research kita pada malam ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Terima kasih yang join untuk sesi pada hari ini, dan juga yang kepada yang dah share, thank you so much. Kepada yang belum share, so please klik button share. Tak susah, tekan je button share tu, agar kita sama-sama kongsi ilmu, supaya lebih banyak lagi, insyaAllah Allah berikan kita ilmu. Okay, so tajuk malam ni mungkin agak panas ataupun agak kontroversi sikit, iaitu berkenaan dengan banking sector. So banking, bila sebut syarikat bank, bila tiba PKP, so tidak dapat dikaitkan dengan sentimen ataupun berkaitan dengan moratorium. So mora ni iaitu apabila pertama kali kita PKP tahun lepas, during PKP 1.0, Bank Negara telah mengumumkan untuk semua bank memberikan moratorium kepada semua peminjam bank, sama ada untuk financing rumah, kereta, dan sebagainya. Dan ia sedikit sebanyak telah dapat membantu aliran tunai, cash flow bagi para pengguna, pengguna ataupun klien bank, dan juga seluruh I think majority kepada rakyat Malaysia keseluruhannya. So moratorium tanpa yang waktu tu tak payah apply pun terus dapat automatic, dan tempohnya iaitu diberi selama 6 bulan. Sebelum ni diberi 6 bulan. Dan apabila PKP diumumkan sekali lagi, it's a total lockdown yang diumumkan semalam, yang akan berkuat kuasa minggu depan. So sekali lagi,
cakap-cakap berkenaan dengan insentif dari segi government support untuk suntikan daripada kerajaan bagi membantu especially golongan yang bekerja secara harian, yang mendapat upah harian, peniaga-peniaga kecil, SMEs yang terjejas akibat total lockdown. Okay, so antara aspek yang disentuh adalah moratorium. Okay, so sama ada government nak beri atau tidak, kita masih menanti-nanti. Tetapi ada, bila saya scroll down, saya tengok social media, so ada permintaan sebenarnya daripada kebanyakan orang. Okay, line macam terganggu sebentar tadi, minta maaf. Okay, so cakap-cakap berkenaan moratorium, ada yang meminta, okay, supaya diberikan sekali lagi moratorium. Cuma ketika ini government masih memberikan tempoh lockdown ni, total lockdown selama 2 minggu. Okay, so sama ada bersambung atau tidak, kita pun belum tentu tahu. Okay, dan juga melihat kepada yalah, kalau 2 minggu saja, betul-betul 2 minggu saja, adakah moratorium 6 bulan patut diberi? Okay, so itu mungkin antara benda yang menjadi pertimbangan dari peringkat kerajaan sekarang ni, sama ada untuk memberikan atau tidak. Okay, tapi kita sebagai pengguna ataupun sebagai peminjam dengan bank dan sebagainya, kita nak tahu juga kan, betul ke bank ni kalau bagi, katalah memang government suruh bagi sekali lagi, betul ke dirugi? Okay, so one of the thing. Dan kenapa susah sangat nak bagi? Okay, so macam tu lah maksudnya. Kalau dia dah buat total lockdown, okay, so ada orang yang affected, kenapa tak bagi moratorium lagi? So since bank, nanti kita tengok sama ada bank buat profit atau tidak. Okay, so sebab saya rasa benda ni timbul disebabkan apabila baru-baru ini most bank mengeluarkan dia punya quarter report, okay, yang mana menunjukkan prestasi kewangan yang baik. So dia tak nampak pun timbul masalah rugi. So itu menjadi concern bagi kebanyakan rakyat. Okay, so yalah, sentimen bank ni asyik kaut duit orang, ambil selama ni dah untung dan sebagainya. Itu bagi saya mungkin berkait dengan sentimen, okay, personal punya opinion dan sebagainya. Tapi kita kena faham bank adalah business. Okay, so kebanyakan bank juga didagangkan di Bursa Malaysia. Okay, so of course dia akan relate back to the shareholder. Okay, sebab shareholder adalah antara pemegang saham. So bila syarikat untung, of course sebagai pemegang saham, okay, dia akan mendapat juga kita panggil dividend in term of corporate exercise, sama ada dividend, capital appreciation, ataupun ada right issue, okay, ada split unit ke dan sebagainya. So itu secara tidak langsung memberi tempias kepada shareholder. Okay, so dia bukan semua bank ni public listed, okay, tetapi kebanyakan, ada beberapa bank yang public listed dan kita akan go through nanti insya-Allah. Ada beberapa bank, okay, dan sebagai permulaan, okay, so maybe kita boleh masuk kepada salah satu bank yang didagangkan di Bursa Malaysia, disebut ataupun dikenali sebagai Bank Islam. Tak, maaf, saya rasa macam ada masalah connection sikit malam ni. Hopefully tak terputus. Okay. Alright. So okay, kita mulakan dengan Bank Islam. Okay, Bank Islam adalah salah satu syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia dalam kategori financial services yang patuh syariah. Okay, yang diberikan kepatuhan syariah hanya oleh panel syariah, okay, panel penasihat syariah Suruhanjaya Security. Okay, so untuk dapatkan syariah status bagi public listed company, okay, dia perlu melepasi piawaian dan juga screening daripada panel syariah Suruhanjaya Security. Okay, so mana-mana yang ada dekat sini, kalau kita buka dekat KLC Screener, dia ada S, S macam ni, yang kecil ni. So dia melambangkan syarikat itu syariah compliant. So nampak kat situ tulis syariah compliant. Okay, so of course bank
dalam bank lah. Okay, so nama panjang dia ialah BIMB Holding Berhad. Okay, so ni ialah pergerakan harga dia untuk tempoh setahun. Okay, untuk tempoh setahun ni dia punya pergerakan harga. Right, dan kita masuk dekat bahagian annual report. Okay, so dekat bawah ni, kalau biasa anda buka, dia akan pergi dekat quarter report. Okay, so untuk anda tengok annual report dia, anda klik dekat sebelah dia je. Okay, this one is quarter report. Yang ni annual report. Okay, alright, so dekat sini anda boleh nampak, okay, dia punya track record since 2003. Ada dekat sini okay. So yang latest yang kita nak tengok dekat sini, okay, which is ending period 31 Disember tahun 2020, 31st December 2020, meaning dia punya financial year adalah starting 1st January 2020 sehingga 31st December 2020. Okay, so dia ikut calendar year lah. Financial year bagi syarikat dia follow calendar year. Okay, so dekat sini dia dah keluar dah. Ni summary. Okay, senang nak nampak. Kita tak perlu masuk ke report. Kita just tengok kat sini. Okay, so kita dah dapat gambaran dia. Sama ada untung atau rugi. Okay, so this is net. Okay, yang pertama dekat sini revenue. Okay, so revenue of course belum profit lagi. Okay, anda kena tolak dengan cost, tolak dengan dia punya expenses dan sebagainya. So baru anda dapat dia punya net nanti. So revenue tak menambangkan syarikat tu untung ataupun rugi. Okay, dia hanya sebagai, bagi saya lah, saya tak suka sangat tengok revenue. Saya tak tengok net profit dia. So bagi saya, sebab that is the real value yang akan reflect kepada saya punya ROE, saya punya return on equity dan sebagainya. Okay, dia akan based on net, after tax, after zakat dan sebagainya. Alright. So untuk tahun 2020 kita nampak kat sini, okay, so sebenarnya revenue meningkat compare to tahun sebelumnya, okay, iaitu tahun 2019. Okay, 2019 dia punya revenue adalah 4.8 billion. Okay, so untuk tahun 2020 revenue dia adalah 4.9 billion. So kita nampak ada peningkatan 100 juta untuk revenue. Okay, so itu yang pertama. Dan yang kedua, kita tengok dekat sini bahagian net, nampak kat sini net. So this is dia punya profit ataupun loss. Kalau profit, dia tak ada, depan dia tak ada negatif. Okay, kalau loss, depan nombor tu dia akan ada simbol negatif. Okay, so tahun 2020, okay, so Bank Islam sebenarnya untung. Okay, untung berapa? 720 juta. Okay, ni this is 720 juta. 247 ribu ni belakang tu lah. Tapi kita ambil round figure depan je, 100 juta je, 720 juta. Tetapi kalau kita compare to the previous year, which is the 2019, berlakulah sedikit pengurangan dari segi profit. Okay, so profit 2019, net profit after zakat dan juga after tax adalah 786 juta. Okay, menurun kepada 720 juta. Okay, ni this one is net after semua expenses, semua tax, semua amortization dan benda semua EBITDA dan sebagainya. So this is net profit 720 juta. So untuk menjawab soalan sama ada bank ni untung atau rugi disebabkan tahun lepas moratorium ke because of financial crisis ke whatever, so sebenarnya Bank Islam masih untung. Okay, so untung dan juga dia punya untung tu taklah terlalu menurun ataupun drop sampai separuh ke, 30% ke, 50% ke, tak. Dia cuma turun lebih kurang dalam 66 juta, menurun 66 juta. So dan kalau kita tengok bandingan dengan tahun sebelumnya lagi, iaitu 2018, 2019, kalau kita go back to this one. Okay, so 2018 keuntungan adalah 682 juta. Keuntungan 2017 adalah 619 juta. Okay, so untuk 2 tahun ni, 2017 dan juga 2018, kalau compare dengan tahun 2020, dia masih melebihi tahun 2018 dan juga tahun 2017. Okay, so maksudnya of course kalau kita tengok dekat sini nampak bagus dari segi growth untuk Bank Islam. Kalau kita tengok since 2013 255 juta, yang ni boom terus naik 500 juta. This one is peningkatan almost double. Okay, so ni memang the best, I think the best year lah kot untuk dia punya growth. So kalau kita nampak the profit keep on increasing. Okay, dia profit satu, okay, tapi dia ada growth, maknanya dia ada peningkatan daripada segi profit tu.
Okay, which is also good, okay, untuk the previous year. Cuma okay, dia menurun sedikit pada tahun 2020. Okay, so kita tahu tahun 2020 was a crash year. Okay, ada pandemic, ada kita buat lockdown dan sebagainya. So banyak company yang making loss. Ada company yang terpaksa tutup, gulung tikar dan sebagainya. Tetapi bagi Bank Islam kita nampak so far dia membuat keuntungan. Okay, despite of the crisis, crash, economic condition dan sebagainya. So in a way dia masih making profit. Alright, so dia masih making profit. Kemudian kalau kita tengok dekat bahagian quarter result. Okay. Alright. This one is first quarter, fourth quarter, first quarter. Okay. So kalau kita tengok untuk 4 kuarter tahun lepas, tahun 2020, first quarter kat sini, okay, dia punya profit adalah 209 juta. Okay, profit kalau tak ada negatif, maksud dia ada profit. Okay, so second quarter, meaning first quarter January sampai March, first quarter. Second quarter April sampai June. Okay, so this is I think during period yang mana kita dapat moratorium lah, iaitu second and third quarter. Okay, second and third quarter meaning April sampai September. Okay, so April sampai September yang kita mendapat moratorium. So kita nampak, okay, untuk first quarter lebih daripada 200 juta dan juga fourth quarter lebih daripada 200 juta. Okay, so kecuali dekat bahagian second quarter dan juga third quarter, okay, dia punya profit sekitar 150 dan juga 135 juta. Okay, so kita nampak ada pengurangan dekat dia punya profit, profit dekat second and third quarter. Alright, so mungkin disebabkan of course moratorium, okay, sebab dia tak ada collection, dia tak ada orang tak bayar financing sebab dia berikan moratorium. So berlaku pengurangan lah daripada segi collection dan juga dia punya profitability. Right, so tapi dia masih untung. Okay, dia taklah kita kata dia tak collect, orang tak bayar financing, orang tak bayar installment dan sebagainya, dia menyebabkan dia rugi. Okay, tapi dia masih untung. Dan sebenarnya bagi kita, okay, so kita masih kena bayar untuk moratorium tu, iaitu diletakkan ataupun dia compounded dekat bahagian belakang nanti waktu end of kita punya tenure tu. Okay, dia akan sambung berapa bulan yang kita ambil moratorium tu lah. Okay, so kita bukanlah tak bayar langsung, okay, ataupun dia rugi terus. Okay, cuma dia dapat lambat nanti. So bank tu mungkin after kita punya tenure, katalah kita buat financing rumah 25 tahun. Okay, so akan jadi 25 6 bulan macam tu. So dia akan dapat dekat belakang tu nanti. Okay, so in a way dia tak dapat sekarang, okay, tapi dia still akan dapat in the future lah. Tapi itu in term of kita punya tanggungjawab sebagai orang yang meminjam untuk bayar balik. Cuma daripada segi business, okay, kalau kita nampak dari segi business, reporting kena buat every quarter every year, every quarter every year. So dia akan reflect dalam dia punya quarter report, dan juga dia akan appear dalam dia punya annual report. So itu mungkin benda yang tak cantik okay, dan juga terpaksa diterima oleh all the shareholders lah, okay, dan juga shareholder, kalau kita tengok sebenarnya BIMB, the majority shareholder adalah salah satu yang besar adalah Tamu Haji, Tamu Haji, KWSP, PNB dan sebagainya. Okay, so dan kita lah yang sebenarnya dalam macam-macam room tu kan, KWSP, dalam Tamu Haji kan, kita jugalah dalam tu. Okay, so that's why kita bagi dividend pun akan, of course dia akan relate dengan ada share as well lah. Okay, so as long as in term from sector, financial sector, yang kita boleh tengok so far satu Bank Islam. So Bank Islam masih making profit. Okay, so dia taklah rugi. In conclusion, kalau nak kata sama ada bank rugi atau tidak sebab bagi moratorium,
Kita kena tengok kat report tadi. Saya ada sekali in a glance baca sebab report bank ni dia tebal sikit. Okay, saya nampak in a glance. So they reported as loss untuk this financial year. Okay, tapi mungkin that figure tu dia akan capture dekat end ikut setiap orang punya pembayaran nantilah, pembayaran bayar balik nanti. Okay, so of course dia akan jadikan dia sebagai loss for this year. Okay, tapi disebabkan business segment dia yang lain, okay, ada juga collection, ada juga making profit. So bagus juga, okay, sebab dia masih boleh tampung tempat daripada segmen yang diberikan moratorium tu. Okay, so Bank Islam ni dia ada bawah dia sebenarnya dia ada dia atas BIMB, okay, BIMB Holding Berhad. Bawah dia ada 3 main, iaitu Bank Islam, ada Takaful Malaysia Keluarga Berhad, panjang Syarikat Takaful Malaysia Berhad, dan juga satu lagi BIMB Securities. Okay, so dia ada 3 di bawah tu. Dan dia sebenarnya dia tengah dalam fasa untuk menukarlah dia punya listing so far daripada BIMB Holding. Okay, dia nak listedkan Bank Islam tu. So, sebab bawah dia ada Bank Islam, Syarikat Takaful dan juga BIMB Securities. So dia nak jadikan Bank Islam tu yang listed, okay, instead of sekarang ni BIMB Holding. So dia macam complicated sikit okay, bagi orang yang baru tersusun. Tapi itulah exercise yang sedang dibuat, okay, sebab dia nak listedkan that Bank Islam itu sahaja, bukan the whole yang kita dapat sekarang lah. Okay, alright, so I think itu in summary, okay, bagi Bank Islam. Okay, Bank Islam punya summary in term of profitability, dia masih untung, cuma berlaku sedikit pengurangan. Sedikit pun tak sedikit lah, tapi in term of percentage dia tak banyak lah. Tapi kalau 60 juta, kalau bagi kita banyak lah, okay? Tapi in term, kalau tengok in term of percentage, I think dalam belas persen sajalah untuk ni. Alright. Okay, Tuan Faizal, bank nak rugi apa? Nanti kita dapat juga duit dia balik. Nanti dapat juga balik. Kita bukan minta kurangkan, minta tangguh saja. Okay, Tuan Bazir, setakat pengalaman, amount outstanding balance naik semula. Amount outstanding, yalah kan, sebab yang tu dikira tangguh, ditangguhkan, dia akan bayar balik. Tuan Faizal, ya betul, kita bukan minta kita bukan minta tak bayar langsung bukan omitted tapi of course dia akan mengganggu dekat bahagian dia punya statement nanti yang kita nampak tadi tu sebab dia kena jawab shareholder dia. Tapi as far kalau shareholder semua tabung haji, KWSP, PNB, senang sikit lah jawab lah. Okay, tapi kalau bank yang majority shareholder dia adalah individu, itu paling susah lah. Okay, so ambil lah dengan Bank Islam, kita support Bank Islam untuk support tabung haji, KWSP, PNB dan sebagainya. Alright. Okay, tapi disclaimer, ini bukan buy call. Alright, ini bukan nasihat pelaburan, ini bukan buy call ataupun sell call. So please take note on that. Kita hanya cuba buat kajian sahaja. Okay, so syarikat yang kedua, kita tengok Maybank. Maybank antara yang syarikat terbesar di Malaysia, public listed. Cuma dia belum dalam status syariah compliance. Dia ada Maybank Islamic, okay, tapi bukan yang itu listed. Listed ni as a whole, okay, Maybank. Okay, tapi so far dia tak, SC punya panel syariah tak keluarkan lagi syariah compliance untuk Maybank. Okay, so itu perlu faham lah. Kalau you buat financing ke, you buat apa-apa, dapatkan banking services, okay, ambil lah dengan yang syariah, yang Islamic tu, bank-bank Islamic apa dan sebagainya tu. Okay, so dia split, okay, tapi bila listed tu dia as dia punya parent company tu, Maybank tu. Alright. Okay, so mari kita lihat dia punya annual report untuk annual performance, okay, bagi syarikat Maybank. Ada pengguna Maybank di sini. Okay. Alright, so net profit bagi tahun 2020 kita nampak kat sini 6.4 bilion. Ini profit 6.4 bilion berbanding tahun sebelumnya 8.1 bilion. Okay, so yang ini nampak drop banyak lah sebab mungkin dia banyak libatkan
peminjam individu ataupun syarikat-syarikat SMEs yang membuat financing tu. So mungkin disebabkan itu kita nampak drop dia agak banyak tapi still is a profit overall dia masih is making profit. Alright. So revenue kalau kita tengok okay, Maybank revenue dia menurun. Okay, so daripada 52 bilion dia menurun kepada 51 bilion. Okay, so profit masih 6.4 bilion. Okay, untuk in term of quarter, okay, kita tengok dekat quarter dia, quarter report. Alright, so ni first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter tahun 2020 ni cerita tahun 2020. So untuk first quarter, okay, kita nampak kat sini profit dia ialah 2.05 bilion. Okay, this one is profit net 2.0 bilion. So second quarter dan third quarter yang mana kita mendapat moratorium bulan April sehingga September. So nampak kat sini berlaku pengurangan lah in term of dia punya profitability, iaitu hanya dia menurun banyak iaitu sekitar 641 juta saja compare to dia punya previous quarter. Masa first quarter tu 2 bilion, menurun kepada 941 juta saja. Okay, so third quarter naik kembali, naik kepada 1.9 bilion. Okay, dan fourth quarter still remain at 1.5 bilion. Alright, so nampak dalam average every quarter dia dalam 1 bilion lebih lah 1 bilion lebih for the previous. Yang second quarter tu yang banyak drop even lower than 1 billion dia punya profit dia iaitu sekitar 941 juta saja. Okay, so kita nampak ada effect juga dekat Maybank, cuma masih profit. Okay, so kita bukanlah kata dia rugi tapi in term of profitability berlaku sedikit pengurangan, sedikit tak sedikit in term of billion jugalah kalau kat sini compare. Kalau normal is 1 billion plus, so ini bawah 1 billion. Okay, so yang Maybank nampak affected sebab yalah, dia punya customer of course lebih banyak lah banding dengan Bank Islam tadi. Customer Bank Islam I think dalam 4.4 juta 4 juta macam tu lah customer dia. Alright, okay, this one is CIMB. Okay, so bank yang ketiga yang kita tengok, CIMB Group Holding Berhad, juga salah satu financial services yang listed di Bursa Malaysia tetapi tidak mendapat syariah status oleh panel syariah Sonjari Security. Maka syarikat ini bukan syariah compliance. Cuma sama tadi macam bank-bank untuk CIMB Islamic dan sebagainya itu, iaitu different entity, split dengan konvensional. So kalau anda nak buat financing ke apa, nak buka account ke, saya cadangkan anda buka dengan yang Islamic. Apa-apa bank kalau tak ada option, bolehlah kita ambil, cuma ambil yang dekat bahagian Islamic Islamic bank dia tu. Sekarang I think most bank memang dia ada arm dia untuk Islamic punya account. So kalau nak buat apa-apa financing dan sebagainya, nak buka account ke apa tu, kalau tak ada option, bukalah dengan bahagian Islamic dia. Compare dengan Islam, dia semua tak ada, dia bukan banyak account ala Alpha lah benda kan, semua, tapi yang itu Islamic lah, dia tak ada yang conventional. Okay, Tuan Adam, corporate client jangan lupa. Okay, of course lah bank ni main di client ni corporate lah, corporate yang banyak buat business lah. Okay, dia punya amount tu besar, tapi retail sama kalau tak ada yang kecil ni, tak adalah yang besar-besar so corporate tu pun ada orang manager dia ke, CEO dia ke, semua kira retail lah cuma as a corporate dia sebagai satu entiti besar. Okay, so ini CIMB. Okay, mari kita lihat dia punya annual report, annual performance. Kita tak tengok report details kita tengok dekat sini. Alright, so tahun 2020, okay, yang ni okay, yang ini berdebor sikit tengok tahun 2020 net profit dia adalah 1.1 bilion. Okay, 1.1 bilion. Compare to previous year, okay, 2019, net profit dia adalah 4.5 bilion. Okay, so menurun lebih kurang 3.3 bilion 3.3 bilion drop in term of profit. Still untung, yes, still untung. Kita tak kata dia rugi, nampak kat sini untung. Okay, dia tak pernah rugi pun. Since 2002 punya data ni tak pernah rugi. So
Tapi banyak drop dia, okey, daripada 4.5 kepada 1.1 bilion saja So mungkin ini cabaran besar juga buat CMB, okey. Tinggi. Sebab kalau tengok in term of revenue, lebih kurang samalah. Cuma beza dalam ratus juta je. Depan masih sama, 17 bilion. 2020 17 bilion revenue, 2019 17 bilion juga revenue. Okey, tapi in term of net profit, memang jauh beza menurun. Banyak dia turun banyak. Okay, so kalau kita tengok kat bahagian kuartal pula, untuk tengok 4 kuartal lepas, okay. Sekejap, annual report dia, okay. Lebih kurang 800, 900 juta, 1 bilion, okay. So nampak really affected dekat second quarter, third quarter 194 juta. Okay. Mungkin juga, ataupun mungkin juga dia ada apa ni, dekat bahagian lain lah. Itu kena tengok penggunaan yang banyak ni dekat sini. Okay, so ini bank yang ketiga kita tengok, CIMB. Seterusnya, public bank.